kan, kita akan dapat semua orang yang pakai baju sama, uniformity sama, uniformity. Jadi kita duduk kat Malaysia tak seronok kan? Very monotonous kata. Jadi kat Malaysia kita dah dididik dengan suasana yang pelbagai kaum pula. Jadi kita dah biasa dengan perbezaan sepatutnya. Jadi sebagaimana kita boleh menghormati bangsa lain dalam perbezaan mereka, sepatutnya sesama orang Islam pun kita boleh menghormati perbezaan pendapat, tidak ada masalah. Mungkin bagaimana kita mengangkat wacana-wacana ataupun diskurs begini, perbezaan pandangan tidak masalah, tetapi menggunakan platform yang sihat, akhirnya kita dapat menimbulkan idea-idea yang kata pun paling bernas, dan akhirnya idea itu akan diambil oleh pembuat dasar, pemimpin dan sebagainya. Itu yang menjadikan akhirnya manfaat sampai kepada individu dan rakyat di negara kita. Saya suka menyentuh, nak dikaitkan perkara itu dengan keikhlasan, kejujuran orang yang membangkitkan itu dalam masa yang sama, pendekatan yang dibuat. Kalau kita ambil semangat rukun negara, bila sebut kesopanan dan kesusilaan, kita akan rasa apa pun perkara yang kita cuba bangkitkan, kita tidak akan lupa terasnya kita kena bersopat dengan tata susila. Dalam masa yang sama kita kena niat ikhlas dan jujur. Dalam erti kata kita nak membangunkan sesuatu perkara itu dalam erti kata untuk membina, bukan meruntuhkan, bukan atas kepentingan emosi tertentu. Jadi dalam hal inilah kalau kita ambil semangat dalam Islam pun, bila sabda Rasulullah sebut inna jama'atu rahmah wa firqatun azab, maknanya disebut, Rasulullah dah sebut sesungguhnya pasukan itu, jamaah itu adalah satu perkara yang rahmat. Dalam masa yang sama, perpecahan itu satu yang azab. Jadi of course kita sudah tentu kita tak mau yang azab. Kita nakkan keharmonian dan keamanan. Itu sebenarnya. Mungkin bagi generasi hari ini dengan terdedah dengan maklumat dan informasi yang pelbagai, menjadikan mereka lebih kritis, lebih orang kata pun ada idealisme yang orang kata pun tanpa hadnya dan sebagainya. Dan idealisme itu bagus. At least ada pilar yang kuat mendokong pendirian mereka. Bagaimana Zafri melihat bagaimana mereka untuk diberikan ekosistem yang terbaik ataupun bi'ah ataupun environment untuk mereka orang kata pun flourish idea-idea begitu. Ada sebahagian pengalaman saya semasa kita duduk di luar negara yang boleh bawa balik dengan yang baiklah. Kita kena mula berfikir secara objektif dan jauh daripada sentimen. Dan ini saya rasa ini kunci kalau kita letak sentimen dulu, pastinya semua tak berjalan. Betul. Sentimen, warna dan sebagainya, jadi dia akan jadi masalah. Kita kena fokus pada objektif, apa yang kita mahukan. Kalau kita mahukan sesuatu produk, kita sama-sama bekerja, semua bincang. Lain pendapat tak apa, tapi semua common goal. Jadi kalau kita nak berjaya, dan kita letakkan itu sebagai objektif, dan kena tolakkan semua perbezaan ke tepi. Tapi yang commonnya adalah kita nak kejayaan yang sama. Beza pendapat itu bagus untuk brainstorming, tapi ada common target. Okey, kalau kita nak perbanyakkan common ground tu, kita hidup dari pelbagai bangsa ini, satu orang kata pun satu rahmat dan juga satu pencabaran juga. Bukan senang nak uruskan ada pelbagai bangsa, agama dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, hikmah di sebalik tersebut adalah bagaimana kita nak perbanyakkan satu platform yang kita boleh bersetuju dalam hal demikian. Bagaimana common ground ini dapat diangkat sebagai satu kekuatan nilai orang Malaysia. Betul. Dia dalam konteks nak memperbanyakkan tu, kita memerlukan kreativiti. Kreativiti bagaimana? Contohnya saya suka melihat persekitaran kita. Kalau musim raya ni kita suruh tengok contoh makanan lah. Kita berhari raya kita raikan tetamu ataupun kita ziarah rumah orang tertentu, ada kuih seri muka contohnya. Kalau kita sebagai tuan rumah, saya cadangkan eloklah seri muka ni ke depan kan, bukan apa sebab namanya seri muka. Bila orang datang tu berseri mukanya. Dalam erti kata lain, kreativiti ni kita nak wujudkan suasana persekitaran tadi disebut tu. Jadi kita kena jadi faktor pemangkin untuk membina persekitaran tu, persekitaran yang positif, persekitaran yang harmoni, yang berkasih sayang, bersatu padu, bukan yang berpecah belah. Jadi konteks itu sebagai orang muda, contoh lain, kalau contoh gadget yang ada sekarang ni, alat-alat elektronik yang canggih, iPad, Galaxy Tab seumpamanya. Anak-anak kita sekarang ni walaupun kecil-kecil, 5 tahun, 6 tahun dah mahir. Jadi mereka dah boleh touch screen itu dengan inisiatif sendiri. Jadi bagaimanakah kita sebagai orang dewasa ataupun abang-abang, kakak-kakak ni nak membimbing adik-adik ni? Jadi dengan persekitaran itu kita perlu menjadi pemangkin. Okey, nak jadi pemangkin itu pastinya kita nak menuju kepada tajdid ataupun pembaharuan, dan pembaharuan ini diperlukan oleh setiap bangsa, setiap negara. Kalau kita stagnan ataupun stay pada platform ataupun satu asas yang sama juga, kita akan monotonous dan pergerakan negara akan menjadi perlahan, tak ada ataupun growth dan sebagainya. Jadi kita perlukan pembaharuan. Bagaimana nak mencapai pembaharuan, kita discuss selepas ini. Kita jumpa lagi selepas ini. Satu budaya yang cukup sinonim pada hari raya ialah mengadakan rumah terbuka. Hakikatnya, rumah terbuka bukan sebahagian daripada budaya Islam.
Rumah orang Islam pada asasnya sentiasa terbuka pada sepanjang masa berdasarkan adab ziarah menziarahi digariskan Islam. Malah, Islam menetapkan amalan ziarah yang sewajarnya dilakukan pada waktu yang sesuai dan juga adab yang perlu dipelihara demi memelihara keselesaan dan keharmonian semua. Kita mula sekarang. Could it be magic? It must be magic. Next please. Kali ini kita berjaya. Okay, next. Pertama kali ku melihat wajah si dia. Next. Malam ini kita amat berbangga kerana dapat menyaksikan sebuah drama pentas. Apakah puan sudah bersedia dengan rintangan dan cobaan yang mendatang? Malamlah bersuamikan seniman hebat seperti P. Ramlee. Serikan petang Sabtu anda dengan filem-filem hebat di Astro Citra dalam pakej Mustika. Telefon untuk melanggan, sila ke saluran 130 untuk pratonton Mustika. Marhabah dan ukhuwah terjalin apabila ziarah menziarahi antara satu dengan yang lain. Budaya kunjung mengunjungi ini sudah sepatutnya kita amalkan bukan sahaja pada musim perayaan ini, tetapi juga pada masa-masa yang lain. Contohnya, orang sihat menziarahi orang sakit, orang yang berada melawat saudara yang miskin, jiran-jiran, teman-teman seperjuangan, tetangga yang jauh. Inilah masa yang paling sesuai. Dalam erti kata lain, amalan ini juga akan memberi ruang untuk manusia supaya menginsafi diri dan tidak hanya bersikap individualistik. Perbezaan darjat dan pangkat kadang-kadang memberi impak kepada persepsi manusia itu sendiri. Kita sudah pun kembali, kita membicarakan bagaimana kita mengisi jiwa merdeka. Dalam masa yang sama kita meraihkan apabila kita menyambut Aidilfitri yang mulia ini. Mungkin Zafri, apabila kita cerita orang muda ataupun generasi hari ini, mereka tidak dapat lari daripada mahukan pembaharuan ataupun tajdid. Apabila kita mahu pembaharuan, kita mungkin akan mengorbankan sesuatu yang cukup selesa yang ada pada kita dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, kita perlukan kataupun lonjakan yang kuat untuk sama-sama kita melihat Malaysia berada di landasan yang sepatutnya, dan begitu juga orang Melayu, orang Islam kita dihormati, diraikan ataupun dipandang tinggi oleh bangsa-bangsa yang lain. Jadi bagaimana ia boleh dilakukan dalam masa yang sama kita tidak lupa kepada akar kita, nilai dan juga budaya timur kita. Saya ambil contoh, dalam Islam sendiri dah menunjukkan yang ada satu semangat untuk membaharukan diri. Setiap tahun ada Ramadan, sebenarnya ruang untuk kita refleksi dan kita sambut kejayaan setelah membuat refleksi itu dalam bulan Ramadan. Jadi saya lihat bahawa untuk ke depan Malaysia ni kita kena mula cari identiti kita sendiri dalam dan formulate cara kejayaan kita sendiri daripada kita sekadar ambil daripada barat dan kita nak tengok dia orang berjaya dengan cara mereka, jadi kita nak tiru. Saya rasa itu bukan caranya. Kita kena mula berpakat sesama kita sebab ini negara kita dan negara kita ini, kitalah yang akan tentukan kejayaan dia. Jadi cari tim sama kita dan perbezaan pendapat itu kita letakkan dia sebagai cari benda yang common di antara perbezaan-perbezaan pendapat itu. Mencari benda yang common itu adalah perkara yang sudah kita lakukan berabad-abad lamanya. Orang kita pun selama ini selalu bermuafakat untuk membuat keputusan, ada syuranya, ada mesyuaratnya. Kalau di kampung tu buat kerja kahwin, kenduri kendaraan dengan pinggan mangkuknya, tak perlu beli, pinjam sana dengan beras yang orang bagi dan sebagainya. Hari bulan puasa misalnya mak kita buat satu kuih je, satu dish je, hantar pada semua kawan kerabat ataupun jiran di sebelah-belah rumah, datang semula ada 10 jenis kuih dan sebagainya. Menunjukkan benda tu sudah kita lakukan, tetapi bagaimana ia boleh dinaikkan semula supaya kita dapat, orang kata pun dalam masa yang sama kita moden, kita hebat, kita maju, tapi nilai kita tu tidak lagi dan kita ada akar yang cukup kuat sebenarnya. Ia memerlukan tekad dan azam. Kerana itu saya suka kita perlu ada asas. Asas kita tadi itulah soal jati diri, nilai budaya kita. Sebab bila sesuatu perkara itu sudah menjadi budaya, bermakna dia sudah menjadi satu cara hidup. Kalau tak buat tak sah lah. Tak buat tak sah. Kalau budaya hidup kita negatif, kita suka monyok, suka cepat merajuk contohnya,
lemah seumpamanya, kita akan jadi bangsa yang lemah. Jadi kerana itu kita perlu membayangkan perkara yang positif. Kita nak maju ke depan, kita nak supaya cemerlang sentiasa. Apatah lagi kalau upaya menjadi gemilang, unggul seumpamanya. Dan kita dah ada banyak contoh dalam negara ni. Banyak dah orang-orang muda kita, bukan saja dalam bidang sukan, dalam bidang akademik, dalam bidang penyelidikan, dah dapat award, anugerah yang pelbagai. Ada yang bukan saja pingat gangsa tapi pingat emas. Jadi saya fikir model-model yang ada ini sudah boleh kita jadikan ikon-ikon. Apatah lagi saya cukup menyokong kalau ada usaha sokongan pada media untuk mengetengahkan apa saja ikon unggul cemerlang yang kita ada. Kalau kita bidang. Selama ini pemikiran selalu dimonopoli secara orang kata pun top down, dan biasanya orang politik lah apabila kita nak cerita orang politik dia orang bagus, dia pegang kuasa, dia pegang kerajaan dan sebagainya. Tetapi hari ini tidak begitu. Kadang-kadang idea yang terbaik itu bukan berada dalam kerajaan, bukan di kalangan orang politik, tetapi di kalangan orang biasa macam kita. Kalau ahli satu parti itu mungkin ada 3 juta member ataupun ahli, tetapi mungkin 27 juta lagi ramai lagi di luar sana yang mempunyai idea-idea yang bagus. Bagaimana ia boleh dilakukan? Saya itu peranan NGO untuk reach out, pergi ke bawah lagi ke dalam society. Dan saya kami pun di dalam pembina, kami lebih suka interaction secara personal. Rather than kita pergi masif formal, selalu formal. Baik kita pergi berjumpa secara peribadi dan kita tanya betul-betul apa yang dia mahukan. Dan kadang-kadang kita jumpa pendapat yang bagus itu diceruk-ceruk, di celah-celah masyarakat. Semua itu pendapat yang bagus. Dan saya rasa kalau kita berfikir secara objektif, maka kita akan tengok pendapat tu walaupun dia siapa sekalipun, tidak mengira. Maka kalau dia bagus, pendapat dia maka baguslah. Tidak mengira dia daripada mana. Pemimpin NGO seperti Cik Khairuddin, mungkin ini sebagai satu suara ketiga yang mengangkat idea-idea ini daripada bawah ke atas. Kerana itu dalam menuntut kreativiti, dalam masa yang sama memerlukan ilmu. Kita melontarkan sesuatu berdasarkan kalau tidak ada asas pun mungkin menyukarkan keadaan. Jadi memang penting sebenarnya peranan NGO, apatah lagi dalam negara seperti Malaysia. Dan dalam konteks orang politik, mereka seharusnya menerima apa saja idea yang membina. Dalam erti kata walaupun boleh jadi ia pahit untuk didengar. Biasa orang politik ni kalau kuning-kuning lah, biru-biru lah, dia tak ada hijau dan sebagainya kan. Jadi orang soal ketiga ni akan membawa pelbagai color ataupun warna ini. Jadi dalam erti kata lain, pendekatan itu orang politik harus mendengar pelbagai pandangan. Dan mereka perlu lebih objektif. Dalam masa yang sama mereka meraihkan pandangan itu. Dan seharusnya mereka bertindak dengan lebih cemerlang dan berasaskan etika yang benar. Okey. Terima kasih pada Cik Muhammad Khairuddin Mohamad, Presiden Kelab Sahabat Bina Negara. Selamat Hari Raya sekali lagi. Balik mana tahun ni? Saya Selangor dan Perak. Dekat je. Okey, terima kasih pada saudara Zafri Nur Halim, Presiden Persatuan Belia Islam Nasional. Orang Shah Alam dan juga orang Kuala Lumpur tak pergi mana-mana. Tapi dia raikan juga Hari Raya dan juga Hari Merdeka. Terima kasih kepada anda. Jika ada sebarang pandangan, hantarkan ke Facebook kami, ke Twitter kami dan juga kepada email kami. Sekian, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Maaf saya batal. Jumpa lagi. Maaf saya.